Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 10 April bersama saya Khadijah Faisal. Cerita yang hampir sama setiap tahun apabila tibanya bulan Ramadan. Israel amat berminat melakukan provokasi terhadap rakyat Palestin. Mereka seakan tidak senang duduk jika umat Islam di Palestin dapat beribadah pada bulan Ramadan dalam keadaan yang tenang. Perkara itu terbukti apabila pada Isnin lalu atau hari kedua Ramadan, polis Israel bertembung dengan rakyat Palestin sebaik sahaja mereka selesai solat tarawih. Dalam pertembungan di Baitul Maqdis itu, 12 orang dilaporkan cedera dan 10 orang telah ditangkap polis Israel. Pertembungan tersebut dilaporkan terjadi selepas polis Zionis menggunakan gas pemedih mata dan bom tangan di hadapan pintu Damsyik. Zionis mendakwa ia sebagai tindak balas terhadap objek yang dilemparkan pada mereka. Namun, membalas balingan objek dengan melemparkan bom tangan bukankah satu tindakan yang berlebihan? Pun begitu, tindakan tersebut tidak begitu mengejutkan kerana ia dilakukan Israel. Apa yang menjadi kerisauan ialah jika pertembungan tersebut menghasilkan pertempuran yang lebih besar seperti apa yang berlaku tahun lalu. Pada Ramadan tahun lalu, pertembungan antara tentera Israel dan Palestin di perkarangan Masjid Al-Aqsa Timur Baitul Maqdis menyebabkan konflik dahsyat selama 11 hari antara Israel dan Hamas hingga mengorbankan lebih 250 nyawa dengan kebanyakannya di Gaza. Tanpa menghormati bulan Ramadan, beberapa siri serangan yang dilakukan Israel ketika itu turut mencederakan lebih 1,900 orang. Selepas bertembung dengan rakyat Palestin, pada Ramadan kedua, Selasa lalu Israel mengeluarkan arahan yang mengundang kemarahan rakyat Palestin. Negara haram itu dengan sesuka hati melarang lelaki Palestin berumur antara 12 hingga 40 tahun daripada memasuki Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat Jumaat pada bulan Ramadan. Israel menggunakan alasan keselamatan untuk arahan tersebut, namun dilihat sebagai satu tindakan provokatif dengan niat mahu menimbulkan kemarahan umat Islam Palestin yang mahu beribadah di Masjid Al-Aqsa lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang mulia. Menerusi arahan yang dikeluarkan Israel itu, hanya wanita Palestin, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan lelaki berumur lebih 50 tahun dibenarkan masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat. Bagi lelaki berumur 40 tahun hingga 50 tahun pula, mereka dikehendaki mendapatkan kebenaran khas terlebih dahulu sebelum dibenarkan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Rakyat Palestin di tebing barat yang diduduki juga perlu mendapatkan kebenaran untuk melawat Masjid Al-Aqsa. Middle East Monitor melaporkan arahan tersebut khusus untuk mereka yang berada di tebing barat dan tidak terpakai untuk rakyat Palestin di Gaza. Pada Jumaat lalu yang merupakan Jumaat pertama pada bulan Ramadan, tentera Israel dilapor memeriksa dengan teliti rakyat Palestin dari tebing barat yang ingin menuju ke Masjid Al-Aqsa untuk solat Jumaat dan ramai yang dihalang untuk memasuki kota suci Al-Quds. Kebiasaannya, jumlah jemaah solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa mampu mencecah ratusan ribu pada bulan Ramadan. Namun hanya sekitar 80,000 jemaah sahaja dilaporkan dapat menunaikan ibadah itu minggu ini disebabkan sekatan terbaru. Many people suffered, it's for me I am against for this. It should to be we hope someday come to living together peace. Sementara itu, geostrategis Azmi Hassan berkata tindakan provokatif Israel pada bulan Ramadan ialah kerana negara haram itu tidak mahu sedikit pun melonggarkan kawalan di Masjid Al-Aqsa walaupun di bulan yang mulia. Mereka berterusan mahu menunjukkan kepada dunia lokasi itu perlu dikawal ketat atas faktor keselamatan. Lazimnya bermulanya bulan Ramadan, malah 2-3 hari sebelumnya bermula bulan Ramadan, taktik
tentera Israel terhadap rakyat Palestin, sama ada yang berada di Israel ataupun yang berada di Gaza ataupun di tebing barat, akan berubah dengan drastiknya. Mereka dikatakan sengaja mencari kacau, sengaja mengacau rakyat Palestin, terutama sekali yang sedang beribadat di Masjid Al-Aqsa umpamanya. Tujuannya mudah, adalah lazimnya ketika bulan Ramadan, kerajaan rejim Israel dipaksa untuk mengendurkan sedikit peraturan bagi rakyat Palestin yang berada berdekatan kawasan di Gaza ataupun di tebing barat, supaya mereka boleh beribadat di Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan. Jadi lazimnya, dan juga setiap tahun kerajaan rejim Israel menggunakan kekacauan yang tercetus terutama sekali di Masjid Al-Aqsa itu untuk menghentikan peraturan ataupun mengetatkan lagi peraturan, untuk menyusahkan lagi rakyat Palestin yang beragama Islam untuk beribadat semasa bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Jadi, dan juga untuk mempamerkan kepada dunia bahawa kekenduran dalam hal keselamatan walaupun dalam bulan Ramadan itu tidak boleh dilakukan. Itu tujuan utama kenapa kadang-kala sengaja dicetuskan polemik pertempuran di antara rakyat Palestin dan juga tentera Israel pada bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat, memang pertembungan ini naik mendadak kerana strateginya mudah, bahawa mereka ingin, rejim Israel ingin mengatakan, memberi tafsiran bahawa kekenduran dalam hal keselamatan dalam bulan Ramadan tak boleh dilakukan kerana terancamnya keselamatan mereka. Jadi itu dikatakan modus operandi rejim Israel sejak daripada dulu lagi. Setiap bulan Ramadan mereka akan melakukannya dan mencuri peluang bila berlaku tercetusnya sedikit kekacauan ketika bulan Ramadan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Lewat malam semalam, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan digulingkan menerusi undi tidak percaya terhadap kepimpinannya. Imran menjadi Perdana Menteri pertama Pakistan yang digulingkan menerusi undi tidak percaya. Undian dilakukan selepas usul tersebut dikemukakan oleh Parti Pembangkang. Imran didakwa cuba menghalang usul dengan membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya, namun Mahkamah Agung Pakistan memutuskan tindakan tersebut bercanggah dengan perlembagaan serta undang-undang dan mengarahkan undi tidak percaya dilakukan di parlimen. Dalam usul undi tidak percaya terhadap Imran, 174 ahli parlimen mengundi untuk menyokong usul sekaligus menyaksikan Imran hilang majoriti sokongan daripada 342 ahli parlimen. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. Imran sebelum ini mendakwa gerakan untuk memecatnya merupakan konspirasi yang diketuai Amerika Syarikat disebabkan beliau tidak mahu menyokong Washington dalam isu menentang Rusia dan China. Namun Amerika Syarikat menafikan dakwaan itu dan menyatakan Imran tidak mempunyai sebarang bukti. Imran dilantik menjadi Perdana Menteri pada 2018 dan berjanji untuk melawan korupsi dan mengatasi masalah ekonomi. Bagaimanapun, kepimpinan Imran diragui selepas Pakistan semakin dicengkam krisis kewangan. Situasi itu turut menyebabkan beberapa siri pembelotan oleh ahli politik yang sebelum itu menyokong Imran. Isnin ini, Perdana Menteri Pakistan baharu akan dipilih dan pemimpin Liga Muslim Pakistan NPMLN, Shehbaz Sharif antara yang dikhabarkan menjadi calon. Sesiapa sahaja yang akan memegang jawatan Perdana Menteri Pakistan pastinya akan berdepan tugas mencabar dengan krisis ekonomi yang dihadapi serta peningkatan isu militan. Berapa lama kerajaan baharu itu akan bertahan turut menjadi tanda tanya.
Sejak 1947, Pakistan telah mempunyai 29 Perdana Menteri. Namun tiada seorang daripada mereka berjaya melengkapkan tempoh 5 tahun sebagai Perdana Menteri termasuk Imran Khan yang dipecat semalam. Mereka disingkirkan atas pelbagai sebab, antaranya tuduhan rasuah, rampasan kuasa tentera dan peletakan jawatan secara paksa. Ada juga yang menjawat jawatan Perdana Menteri dalam tempoh yang terhad untuk menyelia pilihan raya dan menggantikan Perdana Menteri yang dipecat. Dalam sejarah Pakistan, tempoh paling singkat jawatan Perdana Menteri dipegang ialah 2 minggu, manakala yang paling lama ialah 4 tahun dan 2 bulan. Baik, sekian Globe Al-Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu dunia Ahad minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.